Baik, apa keadaan hati yang pertama? Keadaan hati yang pertama ialah tempat tujuan. Tempat tujuan syaitan. Di situlah syaitan menuju, di situlah syaitan menghadapinya, dan di situlah syaitan ada bersama dengan dia. Sebab itu kalau syaitan dah menetap di situ, dah bermastautin di situ, maka kita selalu dengar ayat yang berbunyi fi qulubihim marad, dalam hatinya ada penyakit. Orang Melayu tambah lagi, dia jadi orang yang busuk hati, orang yang sakit hati, orang yang jahat hati, orang yang tak ada hati perut. Kita sebut fi qulubihim marad. Orang Melayu dia tambah penyakit busuk hati perut. Marad itu penyakit. Pasal apa? Yang busuk hati, iri hati, dendam hati. Pasal apa? Tu dia sebut awal-awal sekali, tempat syaitan bersarang di situ. Tempat syaitan bersarang. Syaitan buat kerja, syaitan duk proses di situ tempatnya. Apa dia buat? Kalau malaikat, dia bujuk kita dengan ilham. Kalau syaitan, dia bujuk kita dengan was-was. Dua tempat ni sasaran. Malaikat pun datang, syaitan pun sampai. Siapa yang ikut seruan malaikat, nama dia ilham tadi ni, selamat. Tapi siapa yang gatai pergi ikut syaitan, binasalah hidupnya. Jadi tuan-tuan, yang perlu dijaga sangat hati. Tapi sayang, yang manusia duk jaga zahir. Manusia suka jaga luaran, dia suka jaga muka, dia suka jaga kulit, dia suka jaga perut, dia suka jaga badan. Yang tu siang malam dia duk latih macam mana nak bagi six pack. Siang malam masuk gym 3 jam 4 jam, nak bagi badan ketul-ketul, sendor macam kala jengking. 4 jam jogging sanggup. Suruh pakai face mask pun face mask lah, janji jogging. Orang kata tak payah pakai, kita cukup nafas. Dah, dia nak sihat, nak badan yang cantik. Ada yang makan diet, ada yang tak makan, ada yang makan paksa muntah balik. Pasal apa? Pasal nak dapatkan bentuk badan yang diidam-idamkan. Tuan-tuan, yang tu Allah tak tengok. Kita duduk dalam masjid ni, Allah tak tengok yang tu gemuk ke, kurus ke, hitam ke, putih ke, boroi ke, six pack ke. Tuhan kan tengok. Yang Tuhan tengok hati. Masa ni lah syaitan datang kat kita ni. Syaitan datang, dia kacau hati kita. Hati dia duk kacau. Kamu dengar kuliah jangan lama sangat. Kalau dia pukul 8 dia tak berhenti balik. Pergi tengok berita. Setan. Masa ni setan duk kacau hati. Hari tu kata sakit, ada pula bila masa dia sakit. Setan duk kacau. Mai malaikat pula. InsyaAllah dapat pahala. Duduk lama-lama pun ngaji pun dapat pahala. Tuntun ilmu dapat pahala jihad, pahala besar. Malaikat kata duduk elok-elok, jaga hati elok-elok. Syaitan pun bisik sama. Begitulah hati tuan-tuan, tak pernah berehat. Bila hati ni boleh berhenti daripada was-was dengan ilham? Bila dia berhenti? Bila dia mati. Bila kita mati, habis. Sebelum kita mati ni tuan-tuan, dia buat kerja. Sebelum mati. Sebab tu walaupun mulut kita diam, walaupun tangan kita diam, walaupun kaki kita diam, tapi hati tak diam. Cuba tengok orang lumpuh. Tangan lumpuh, kaki lumpuh, badan lumpuh, hati tak lumpuh.
Hati duk kata-kata. Cuba tengok orang sakit di hospital, duduk atas katil, kan bercakap. Duduk diam, duduk tengok orang sebelah. Orang sebelah tu ada tetamu ziarah, dia tak ada orang ziarah. Hati duduk cakap, badan tak bergerak. Dia tengok nurse lalu, nurse pergi, nurse lalu, nurse pergi. Dia tengok, dia bercakap. Serupalah saya sekarang sedang bercakap, tuan-tuan semua diam, tapi dalam hati tuan-tuan semua cakap. Mana dia jumpa baju warna merah, black? Hati duk bercakap. Pelik-pelik baju Ustaz ni, main tang mana jumpa? Itulah dia hati. Kalau syaitan yang hasut kita, binasalah kita. Tapi kalau kita ikut ilham dari malaikat, selamat kita. Nombor satu, hati tumpuan syaitan ataupun malaikat tadi. Baik, yang kedua, bahawasanya kesibukan hati itulah paling banyak. Maka sesungguhnya akal dan hawa nafsu kedua-duanya berada pada hati. Anggota yang paling sibuk apa dia? Hati. Bukan jari ke Ustaz? Kalau kita menulis pun hati bercakap. Kita menulis tak bunyi ke hadapan adinda yang dikasihi. Hati bercakap, tangan bergerak. Kalau tangan tak bergerak pun hati bercakap. Sebab itulah anggota yang paling sibuk ialah hati. Tak percaya cuba tengok masa kita sembahyang. Tangan diam, mulut diam. Pasal yang baca Fatihah tu imam. Tapi hati macam-macam dia fikir. Dia tengok sejadah orang sebelah, sejadah dia kecil. Dalam hati dia cakap, dah kata bawa sejadah besar. Nampak? Hati duk cakap pada orang bawa sejadah kecil, kena repot ni. Tu nama dia busuk hati. Yang bawa sejadah kecil pula, aku senang bawa sejadah kecil, sempoi. Bola orang motor boleh. Nampaklah hati kita. Tengok orang nombor 3 pula tak pakai sejadah. Dua-dua tengok dia. Ni apa ni? Orang dah kata ada SOP buat sejadah. Degil betul. Yang tak bawa sejadah pun duk kata dalam hati dia. Aku lagi sempoi sejadah pam tak ada. Allahu Akbar. Nampak ada hati tu tak? Adakah yang Tok Imam tadi hati tak kacau? Hati dia pun sibuk. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia seorang sebut amin, makmum tak sebut amin. Hati bercakap, apa pok-pok ni nak sebut amin pun malah. Sekali dia tanya pula, aku nak baca apa? Qul huwallah sudah. Qul huwallah leceh. Orang lain mau hafal qul huwallah. Dia baca ayat atas surah Ad-Dukhan. Baru dia tahu siapa aku. Surah Ad-Dukhan. Masuk ayat ketiga lupa. 4 kali ulang tak kena-kena lagi. Yang makmum pun tak boleh tolong dia pasal surah tinggi. Makmum cakap lagi. Kalau hang baca qul huwallah kan senang. Aduh, nampak tak tuan-tuan? Itulah hati. Mana pernah dia berhenti? Macam mana nak bagi hati dia yang kita panggil sebagai hati yang khusyuk, hati yang khudhu'? Yang ni kena belajar tasawuf, baru kita rasa hati seronok. Hati adalah bahagian yang paling sibuk. Sebab apa? Sebab dalam dia ada 2 benda bergabung. Apa benda yang bergabung? Akal satu, nafsu satu. Dua-dua duduk dalam dia. Nafsu pun duduk di situ, akal pun duduk dalam tu. Akal cari jalan, nafsu duduk fikir. Nafsu duduk fikir, apa pun nak buat ni. Nafsu kata belah,
Tak payahlah duduk dalam masjid lama-lama belah. Nafsu kata belah, pergi makan capati lagi bagus. Makan bihun sup batu lapan lagi bagus, sup tulang. Nafsu. Akal cari jalan. Akal kata, macam mana nak keluar tu? Macam orang pasal pula. Buat-buatlah ngesok sikit-sikit. Ngesok kat tiang sikit, river hancalo, nampak? Dia menyempurnakan nafsu. Akal ni menyempurnakan apa kehendak nafsu. Di mana bersarang dia benda ni? Bersarang dia dalam hati. Yang ni yang Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nur ayat 63. Qad ya'lamullah alladzina yatasallaluna minkum liwadha. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui siapa di kalangan mereka yang berlahan-lahan berangsur-angsur meninggalkan Nabi Muhammad, berlindung di sebalik rakan-rakan dan sahabat-sahabat dia. Ada jenis macam itu tuan-tuan. Bila Nabi duk mengajar ni, ada yang puak-puak munafik, dia tak suka dengan ajaran Nabi. Dia nak keluar takut orang nampak, takut Nabi nampak, tapi hati nak keluar juga, nafsu nak keluar juga. Maka pada masa tu akal fikiran dia kata, kamu berselindung di sebalik kawan kamu. Bila Nabi tengok ke sana, kamu lari sikit. Bila Nabi tengok ke sini, kamu lari sikit. Lama-lama dia lari tinggalkan Rasulullah. Ini sifat munafik. Dua benda ni akan ada tuan-tuan, akal dan nafsu, nafsu dan akal.